Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Syukur Alhamdulillah. Anak-anak bonda yang dah pun bersiap siaga daripada siang tadi kita beritahu insyaAllah malam ni Allah panjangkan umur kita, Allah beri kita peluang untuk kita bersama dengan bonda dan juga semestinya tamu kita. Semua kita pun sudah maklum malam ni kita ada tetamu istimewa, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dusuki, insyaAllah akan bersama kita sekejap je lagi. Tapi sebelum tu saya nak tengok siapa yang dah bersama dengan saya malam ni. Boleh Roger anda menonton daripada mana? Sedang buat suara? Dengar ke suara saya? Boleh bagi feedback? Suara jelas, teknikal macam mana? Visualnya macam mana? Baik, syukur Alhamdulillah. Kita ada Yanti Bakri, Susan, Waalaikumsalam. Neil Sapphire, Waalaikumsalam daripada Singapura. Ida Yusof, pagi dia ada, petang dia ada, malam pun dia ada, Masya Allah. Rajin dia datang ke majlis ilmu. Dinda, Lin, Kushairi, Mazli, Farhana. Itu dia, sambil-sambil tu kita boleh nampak Ustaz dah ready ya, InsyaAllah mudah-mudahan. Dan mari kita mulakan malam ni dengan apakah itu? Itu ada pesanan daripada penaja. Baik, jom kita mulakan malam kita dengan majlis kita malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik, syukur Alhamdulillah. Kita pun nak ucapkan selamat datang pada semua malam ni yang akan bersama kita. Kita pun sedia maklum kita akan bersama dengan dua orang insan ataupun ikon yang sangat kita sanjungi, kita sayangi dan kita sangat yakin insyaAllah mudah-mudahan malam ni malam majlis ilmu, Allah semoga kita terus mendoakan bahawasanya Allah terus merahmati dua insan ini, dua susuk tubuh ini yang sentiasa berkongsi pelbagai manfaat dan kebaikan ilmu untuk kita belajar sama-sama. Dan sebelum kita mulakan, saya nak bacakan satu hadis dulu boleh kita belajar sesuatu insyaAllah. Hadis muka surat 257 nombor 44 bahagian kelebihan Al-Quran, ilmu dan zikir. InsyaAllah saya bacakan. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawasanya pada suatu ketika Jibril alaihissalam sedang duduk bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba kedengaran suara dari langit. Lalu Jibril alaihissalam telah mengangkat kepalanya ke atas dan berkata, satu pintu di langit telah dibuka pada hari ini yang tidak pernah dibuka sebelum ini. Menerusi pintu itu, seorang malaikat yang tidak pernah turun ke dunia sebelum ini telah turun. Malaikat itu pun datang lalu memberi salam dan berkata, bergembiralah dengan dua nur yang telah diberikan kepada Tuhan yang belum pernah diberikan kepada mana-mana Nabi sebelum Tuhan, iaitu surah Al-Fatihah dan dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Mana-mana perkataan daripada kedua-duanya yang Tuan baca, maka pasti Tuan akan mendapat ganjarannya. Allahu Akbar. Ini adalah riwayat Muslim. Ayat ini, jika ayat itu ayat pujian, maka akan didapati pahala pujian itu. Dan jika ayat itu ayat doa, maka doa itu akan dikabulkan. Masya Allah, subhanallah. Saya rasa ini adalah rezeki kita malam ni. Kita nak sama-samalah sambil-sambil tu kita dengarkan perkongsian bonda dan juga tok guru kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Sihat alhamdulillah. Syukur. Aduh, pokok kelapa tu bahagian melambai-lambai kat belakang tu Ustaz. Ya, ya. Bila kita nak pergi menikmati duduk lepak sama-sama minum air kelapa Ustaz ya. Tengok Mudah-mudahan gambar pun jadilah. Berakhir PKP kita jumpa bawah pohon kelapa. InsyaAllah. Saya tak ada Ustaz. Tak ada. Saya langsir je dapat. Tak sempat nak tukar. Dan bonda, Assalamualaikum bonda. Itu pun lambang ketenangan. Oh baik. Assalamualaikum bonda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Malu jumpa guru saya malam ni Ustaz. Masya Allah, hari ni kami lagilah malu nak tengok dua-dua orang tetamu kita, tok guru kita akan berkongsi ya. Ramai yang sampaikan salam kepada Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Dia orang kata tenang je background Ustaz daripada Nur Najihah Syafi'i.
Ramai juga yang menyampaikan salam pada Ustaz ni. Saya bacakan ni. Kalau nak baca ni sampai besok subuh lah Ustaz. Kerja kita jawab salam je lah. Jadi sambil-sambil mereka bagi salam tu, sama-sama lah kita belajar. Dan saya nak minta semua yang malam ni tolong hadir, bawa buku ya. Buku dan catat apa ilmu yang kita nak belajar dengan Ustaz dan bonda insya-Allah malam ni. Tapi Ustaz macam biasalah Ustaz ya. Kita biasa kalau tetamu datang rumah, kita nak raikan tetamu kita. Mujur je Ustaz jauh. Kalau tidak kita hidang teh, kopi, semua kita nak hidang dah. InsyaAllah itulah saya doakan nanti kalau habis PKP kita jumpa sama-sama insyaAllah ya Ustaz. Tapi biasanya bonda dah pesan, Talib kalau ada tetamu bonda 20% je Talib, tetamu tu 80%. Saya ni menurut perintah Ustaz. Jadi Ustaz, baik, kita nak mulakan malam ni Ustaz. Alhamdulillah kita dah baca sedikit potongan hadis tadi insya-Allah. Dan mana kalau katalah bacaan saya tu kurang tepat, Ustaz boleh bantu saya perbaiki, perbetulkan Ustaz. Saya sedia untuk dan kami semua bersedia untuk belajar bersama Ustaz malam ni. Dan semua yang menonton malam ni, saya sangat menghargai. Saya ucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak yang ambil effort, ambil sama-sama tanggungjawab tekan button share tu, kita kongsi insya-Allah. Mudah-mudahan button share ni, algoritma Facebook ni, mungkin kita tekan button share hari ni tapi dia sampai ke akan datang, orang akan boleh tengok lagi. Inilah peluang kita ya. Barangkali kita ni tidak pandai nak berceramah sangat, ilmu agama ni kurang, tapi kita boleh tumpang sama-sama kongsi perkongsian aliran pahala majlis ilmu malam ni. Ustaz, kita ni kalau boleh ketenangan, kedamaian yang macam di belakang Ustaz tu, kita memang kalau boleh dapat duduk tengok laut. Kalau kata sebut ketenangan, kedamaian ni, kita bayangkan background yang kat belakang Ustaz dengan bonda ni, itulah dia menggambarkan suasana perasaan kita. Angin bertiup kena sepoi-sepoi bahasa. Pemandangannya mesti adalah air, ada unsur air. Ada langit yang membiru, ada warna yang membiru tu Ustaz. Dan bila cakap pasal keterangan ni, hati kita ni memang nak sangat. Dia secara natural, secara lumrahnya memang berkehendak kepada ketenangan. Jadi Ustaz, malam ni Ustaz, kita nak Ustaz dengan bonda ajar kami, kongsi dengan kami, bagaimanakah caranya kita nak jemput ketenangan. Kena paksa ke? Kena heret ke ketenangan tu? Kena cari ke? Kena buru ke? Kalau kena buru, bagi tahu macam mana cara nak memburunya, dekat mana nak cari, bagaimana cara-caranya, apa beza ketenangan yang Ustaz dapat dengan saya dapat, dengan bonda dapat, dengan orang lain dapat. Apa membezakan? Ada tak Nabi ajar macam mana cara nak tenang? Ada tak Tok Guru Ustaz dah kongsi? Banyak pula soalan si Talib ni bila Ustaz nak cakap ya. Jadi Ustaz, kita mulakan Ustaz terus insya-Allah. Ketenangan Ustaz, simbolik ketenangan tu, kita manusia di dunia, apa yang kita cari sebenarnya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abu Talib dan juga bonda Prof Muhaya, yang saya cukup rasa seronok pada malam ini kerana dapat kesekian kalinya untuk berbicara dengan orang yang dah lama berbicara tentang mengenai ketenangan ini. Dan pada kita pun pada malam ini pun kita harap Allah anugerahkan pada kita ketenangan yang berterusan dalam hidup kita sampai peringkat kita dipanggil di saat mana kita ni orang tenang. Allah Subhanahu wa taala panggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita dipanggil oleh Allah dengan penuh ketenangan. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allah tak panggil wahai Ahmad Dusuki. Allah tak panggil wahai Abu Talib. Allah tak panggil. Tapi Allah panggil kita dengan jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah kamu kepada Allah dalam keadaan Allah redha pada kamu dan kamu redha dengan ketentuan Allah. Kemuncak nikmat orang dapat tenang ni di mana Allah bagi pada mereka syurga Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di kalangan hamba-Ku, wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurga Aku. Berdasar pada ayat yang saya baca sebentar tadi, kita boleh faham bahawa tenang-tenang ni bukannya pada yang disebut dengan pada jasad, bukan pada harta, bukan pada yang disebut dengan pada kedudukan, tetapi tenang-tenang ini datang kepada hati setiap manusia. Kalau kita rajin baca dalam Al-Quran, kita akan dapati Allah tumpukan ketenangan ini pada hati. Allah jadikan pada hati. Misal contoh,
dalam surah Al-Isra misal contohnya ayat yang ke-16. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah maafkan saya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut qalu nuridu an ta'kulu minha wa tatma'inna qulubuna. Allah Subhanahu Wa Taala guna demikian. Mereka sentiasa sebut kami hanya ingin untuk makan daripada hidangan itu untuk mengambil keberkatan. Lepas pada itu kami ingin ketenangan dan ketenteraman pada hati kami. Itu kalimah yang biasa mereka sebut. Dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut id yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad gharru haula'i dinuhum wa man yatawakkal Allah fa innallaha azizun hakim. Allah Subhanahu Wa Taala guna kalimah demikian. Dan ingat ketika mana orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit syak dalam hati mereka. Maknanya orang ni orang yang berpenyakit pada hati. Maknanya dia hilang ketenangan pada mereka tersebut. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah guna kalimah yang mudah. Dan kamu kena ingat orang mukmin itu apabila disebut saja nama Allah wajilat qulubuhum, gementar hati mereka. Ni orang-orang mukmin. Bila kita sebut saja ayat-ayat Allah, dia akan rasa terkesan pada perasaan mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, waktu mana dibaca ayat-ayat Al-Quran padanya, zadatuhum imana, bertambah keimanan dalam hati mereka tersebut. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah mereka bertawakal. Daripada asas inilah sahabat-sahabat dan juga Abu Talib dan bonda Prof Muhaya boleh jadi kita boleh faham bahawa ketenangan ini ialah bukan pada pokok kelapa kat belakang ni. Bukan pada yang disebut dengan air yang sedang berombak tersebut. Tetapi ketenangan ini sebenarnya pada hati setiap mereka yang sedang menonton sekarang ini. Maknanya hati kita ni tenang ke tak tenang? Kita lapang ke tak lapang dalam hidup kita? Dan macam mana kita nak suruh hati kita, kemudian bagaimana kita nak suruh hidup kita ni jadi rasa tenang sebagaimana yang digambarkan oleh Allah tadi. Itu boleh jadi Prof bonda kita boleh akan terang macam mana nak suruh dapat nikmat yang sebegitu dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Masya Allah. Kita tengah sedap menulis. Ya, Ustaz pun pas kat bonda ya, insya-Allah. Baik, mukadimah insya-Allah. Baik, syukur, terima kasih Ustaz. Secara ringkasnya ketenangan, ramai rakan-rakan yang menulis ketenangan letaknya di hati. Dan ramai sini macam Rozita Bidin, saja aku berada dalam majlis ilmu kerana Allah Taala, insya-Allah kita jaga niat kita. Niat tu kadang kita tak nampak, kadang yalah dia berubah-ubah hati ni kan. Jadi bila cakap pasal hati ni, ketenangan ni duduk di hati. Kata Ustaz, Allah panggil wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya Ustaz ya? Ya. Tak ada pula Ustaz kata, tak ada pula Allah tanya, wahai jiwa-jiwa yang ada handbag besar. Ada follower ramai 1.3 million. Alamak kan. Syukurlah. Kalau tidak saya tak tersenarai Ustaz. Dah benda, Abang kata Ustaz tadi, macam mana agaknya kita nak dapatkan ketenangan? Sebelum tu bonda, jap ni kawan-kawan ni ramai sangat tanya soalan. Macam-macam ni. Masya-Allah. Ada yang kata dengar suara Ustaz pun dah tenang. Subhanallah, rezeki rezeki orang yang soleh begitulah. Kita dengar nasihat-nasihat dia pun kita dah terima. Ibarat membawa cawan yang kosong hari ni, kita menadah ilmu berdua dengan ikon kita yang ni yang ada depan mata ni bonda. Macam mana nak tenang, kalau kita tengok lelaki dengan wanita, kalau lelaki ni dia lebih banyak nampak tenang tu, nampak lah. Nampak kan. Kalau wanita ni, Mama mana kunci, dia panik dah cepat tau. Api naik besar sikit kat dapur pun dia dah panik. Kalau bab ketenangan ni, kalau dari segi saintifiknya pun ada tak beza lelaki ni dengan perempuan ni, ada tak beza hormon-hormon ke benda tak kena kat otak tu yang membezakan ketenangan tu benda, ada tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum tu, suami saya Dr. Azmi kirim salam pada Ustaz. Suami saya kata dengar suara Ustaz ingat suara Tok Guru ni Aziz. Allahu Akbar.
Sebab apa Talib? Ayah dia ni, uncle ni, dia dengar suara Tok Guru daripada tahun 91. Jadi hari-hari bawa kereta dengan kaset Tok Guru saja. Kemudian tiba-tiba Ustaz muncul di Akib, macam Tok Guru. Jadi kami ni kalau dengan Ustaz dan Suki memang ingat Tok Guru lah. Pasal nak saudara Tok Guru kan. Jadi syukurlah, sebab tu walau bagaimanapun memanglah nak cakap Ustaz, kebanyakan apa pemikiran saya banyak hasil daripada pendengar Tok Guru ni Aziz. Itulah guru saya. Alhamdulillah. Allah rahmati dan insya-Allah penuh kebaikan. Amin. Amin. So cakap tentang lelaki perempuan ni memanglah Ustaz, orang lelaki-lelaki ni dia nampak cool. Kalau dari segi apa-apa kan orang lelaki muka dia senyum lambat, Ustaz dia lambat. Pasal memang otot muka dia lebih keras pada orang perempuan. Nombor dua, orang lelaki ni Ustaz, dia kalau masuk rumah tu kita jangan nak suruh dia bersembang, dia relax dulu, ambil 10 minit. Kemudian orang lelaki ni pula dia bercakap, kota dia Ustaz, orang lelaki satu hari dia buat study dah satu hari 7,000 perkataan aja. Orang perempuan 20,000 perkataan, sebab tu perempuan cakap banyak. Semua ni Ustaz disebabkan oleh hormon yang berbeza. Ya, satu hormon dia panggil estrogen, untuk kita ingat kita panggil O. Orang lelaki hormon testosteron T, jadi perempuan O, lelaki T. Bukanlah semua ada, tapi proportion. Jadi memang Allah jadikan. Bila Allah jadikan dari segi saintifiknya, genetiknya wanitanya dia punya kromosom X dan X. Lelaki ada X dan Y. Perbezaan kromosom itulah menjadikan berlainannya lelaki dan perempuan saling melengkapi. Jadi segala kekuatan Allah beri pada sifat lelaki ni memang dia, kalau dari segi mata pun Ustaz, lelaki ni dia punya visual field tu dia nampak, kalau macam ni ke mata kita, lelaki tu dia nampak jauh ke depan tapi dia punya lebar sikit saja. So dia nak memburu tu dia nampak itu saja. Dia tak nampak lain. Wanita pula duduk rumah zaman dulu ya, dia punya beda penglihatan lebih lebar tapi tak jauh sangat untuk tengok anak dia dan sebagainya. Semua Allah jadikan subhanallah, dan dari segi otak dan memang berbeza lelaki dan wanita. Jadi bila Talib kata ketenangan tak ketenangan, saya nak sebut satu, saya nak educate malam ni secara saintifik sikit ya. Ustaz akan beri secara agama, boleh cakap pasal saintifik doktor. Kita ada dua sistem dalam tubuh kita yang otomatis. Satu sistem panik, satu sistem tenang. Dua sistem Allah dah buat. Baik, untuk faham tu cuba kita perhatikan. Seekor kucing, kalau dia marah, anak mata dia tu kecil ke besar? Talib? Besar kan, pasal dia nak cari, nak kejar tangkap mangsa dia. Tapi kalau nak tidur, kecil anak mata dia. Itu disebabkan dia panggil sistem, kalau kita nak ingat, ialah yang panik tu sympathetic stress. Jadi kita ingat, sympathetic stress anak mata besar. Kita bayangkan kalau rimau nak kejar kita, kita kan akan berlari kan. So salur darah kita Talib, bila kita stres, salur darah kita pergi kepada otot kita untuk berlari, jantung kita laju, masa tu otak kita kurang fikir. Kurang fikir? Ya, otak kita untuk fight, flight, freeze. Lawan, lari atau keras, tak boleh bergerak. Jadi ini sistem untuk kita, keselamatan kita Allah dah buat. Dan dia dibalancekan. Sebab tu kalau kita panik berdebar-debar, berpeluh-peluh, macam itulah orang sokan sebagainya. Dan sistem tenang kita dia panggil parasimpatetik. Parasimpatetik. P nak fikir apa ya? P tak apalah, P yang tenang lah ya. Ini pula menyebabkan kita, jantung kita lebih pelan. Untuk kita makan pun alat digestion, alat bila kita makan berlari, sakit perut kan. Untuk kita digest, semua tu perlukan sistem tenang ini. Jadi bayangkan Allah jadikan subhanallah secara saintifik ni, dan sistem ini dia diaktivasikan oleh hormon pula. Dan hormon pula daripada bahagian otak dan dia bahagian adrenal dekat atas buah pinggang kita. Jadi bayangkan setiap fikiran yang kita fikir, ya, kita fikir negatif ke positif, kita rasa semua orang jahat, semua orang tak suka kita, orang ni, kita fikir buruk-buruk tentang orang, automatik emosi kita akan negatif.
Emosi kita tidak lagi penyayang, pemaaf, pemurah, pemberita. Kita jadi emosi yang negatif, marah, benci, dendam, berlawan, nak compete, bersaing. Bila kita punya emosi negatif ni, otomatis kita punya sistem yang nak menyihatkan badan, sistem imun kita turun. Keupayaan melawan kanser, melawan kuman, melawan virus, melawan kulat, semua turun. Dan keupayaan kita untuk melawan segala-segala proses badan kita semua hewaya. Jadi bila kita tak tenang tu Talib, otomatis darah tinggi datang. Jantung senang kena sakit, sendi-sendi senang kena sakit. Kalau alahan ni alergi tak habis-habis dengan alahan, makan ni alahan, makan ni alahan, makan ni alahan. Kejap-kejap gastrik, kejap-kejap sakit belakang, kejap-kejap migraine, kejap-kejap senggugut. Tak habis-habis dengan sakit. Sebab banyak definisi sakit ni Ustaz dari segi dulu orang kata sakit ni orang sihat dan orang tak sakit. Bukan. Definisi sihat ialah orang yang dia punya organ-organ dia berfungsi dengan optimum dari segi fizikal. Tetapi dia punya emosi dia penuh dengan penyayang dan balance, dan dia punya fikiran sentiasa optimistik, dia punya jangkaan dia sentiasa baik, dan dia punya kanta kehidupan, cara melihat dunia tu sangat positif. Jadi betul lah Ustaz kata bila ayat tadi, wahai jiwa yang tenang Talib. Sebab kalau kita lihat manusia ni sebenarnya kita ada fizik kita yang dimanifestasi kat oleh penyakit gatal mata lah, sakit. Itu manifestasi daripada hayat kita, jiwa kita yang kita tak pandai nak kawal atau pandai kawal, itulah pilihan kita dengan iman ke takwa ke nafsu ke apa tak elok tu, itulah hayat tak elok tu. Dan ini menentukan roh kita pergi mana nanti, sama ada dalam keadaan yang Allah redha atau tak redha. So memang tujuan kita nak tenang tu sebenarnya buat pilihan. Jadi jiwa yang tenang itulah yang mutmainnah tu Talib. So dari segi emosi itulah Ustaz, orang dah buat kajian, tapi dia buat oleh orang barat lah. David Hawkins dalam studinya dia buat EEG, dia ukur ukuran emosi orang macam ni berapa vibration, dia study lebih kurang 20,000 manusia dengan emosi berbeza, dia dah dapat kaitan. Dan memang dia ukur Ustaz, orang yang jiwanya penyayang, tenang, tercerah tu maknanya orang yang dah mula kenal pencipta dia. Dia dah ukur Ustaz, orang macam Mother Teresa, orang Mahatma Gandhi, dia orang cara dia lah. Mereka ini vibration dia sangat tinggi. Dan orang ni, kita tak ada tu, tapi ini kajian barat, tetapi bila saya rasa macam tu Ustaz, seolah-olah bila jiwa mutmainnah tu jiwa yang diredha lah. Jadi sync apa yang kajian manusia buat, yang bukan Islam buat, dengan apa yang Al-Quran kata, dan jiwa kita ni memang sangat-sangat tu. Wallahu a'lam. Masya-Allah, alhamdulillah. Ini penuh ruang komen, ambil nota, sistem panik, sistem simpatetik. Jadi Bonda kata P parasimpatetik kan. P ni nak apa kaitkan? P kita kaitkan dengan pantai, tenang kan? Okey. Kan. Potong kelapa, letak satu payung kecil tu, minum ramai-ramai. Baik, alhamdulillah. Syukur dah tu Bonda dah tunjukkan ataupun dah kongsikan ilmu dari segi aspek kedoktoran saintifik ni macam mana hormon. Rupanya Allah ni maha hebat, maha bijaksana, luar biasa. Sebab tu Allah tengok kejadian kita ni sudah nampak kebesaran Allah yang luar biasa. Kalau kita kaji apa yang Bonda sebut ni tadi, Masya Allah ya. Kalau kata orang tenang, kalau terserempak dengan rimau dia boleh senyum, tenang tu tenang lain macam. Tenang nak jadi makanan rimau tu lah. Memang patutlah Allah cipta supaya kita tengok benda yang mengejutkan, kita boleh ada sistem yang boleh menyelamatkan diri kita. Tapi kadang salah pakai tu lah Bonda ya. Salah pakai. Tak jumpa rimau, kita dah jadi rimau dulu. Kita tanya rimau-rimau ada tak rimau-rimau di rumah ni? Tiger parrot. Tak ada balik. Sebenarnya, Bonda tambah sikit. Dulu sistem simpatetik ni dijadikan untuk kita melawan binatang-binatang yang lawan kita. Sekarang manusia, dia stimulate simpatetik tu bukan apa berlaku kat luar dia. Dia duduk seorang-seorang je ni. Tapi dia pilih fikirkan untuk stres. Sebab tak suka diri dia. Dia tak kenal diri dia. Dia menyampah diri. Duduk seorang-seorang stres. Orang duduk seorang-seorang, cinta diri, sayang Allah, bertafakur, muhasabah diri. Dia duduk fikir bukan-bukan. Wallah. Itu perlukan Ustaz berobatlah Ustaz. Baik, alhamdulillah. Hari ni kita zaskan kaum ya. Rimau-rimau
Fazilatul, rimau-rimau di rumah je kekeh. Korang kena lah kejap lagi. Bersedia semua, rimau-rimau semua. Depan bonda semua korang semua jadi miau, miau. Ya. Yeah. Depan bonda kau perlahan ya. Depan suami kau ngau, ngau ya. Sorry. Kita gurau je. Baik, bonda. Ustaz. Jadi, terima kasih pada anda semua. Tolong tag kalau yang ada suami tu tag suami, kita tengok sama-sama kan. Kita sayang suami kita, sayang isteri kita, adik-beradik kita. Kita nak mereka juga dapat konsep ataupun tips-tips ketenangan ni. Dan Ustaz, tajuk kita hari ni kita beritahu wahai ketenangan. Kita seru wahai ketenangan, hadirlah di kau. Kita ni macam kalau kata menjemput orang ni, kita berharaplah dia ni datang. Ketenangan ni ibarat satu tetamu yang kita jemput dia nak datang ke dalam hati. Tapi kadang-kadang tak kunjung tiba, tak datang-datang. Apa yang tak kena? Jemputan saya kurang best ke? Tempat yang saya jemput ni tak best ke? Tak kena standard ketenangan tu ke? Ustaz tolong bagi tahu kat kami macam mana caranya, tipsnya. Mesti ada. Nabi mesti dah ajar. Kita sangat yakin bahawasanya Islam ni agama yang lengkap. Nabi ada satu contoh yang sangat sempurna. Al-Quran adalah satu rujukan yang sangat cantik, sangat indah. Mesti ada tips yang Allah bagikan kepada kita. Macam mana Ustaz boleh bantu kami, Ustaz? Ya. Saya cukup seronok apa yang digambarkan oleh bonda tadi. Dia macam seolah-olah dia satu benda yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Suasana yang dalam hidup kita ni, ramai di kalangan kita sibuk dalam hidup masing-masing mengejar satu bayangan yang palsu dalam hidup. Seumpama bagi mereka menampak bahawa tenang ini bila kita harta banyak kan. Ada orang berpandangan demikian. Sebab tu mereka berkejaran hidup untuk mendapatkan harta. Ada orang yang hidup dia dalam keadaan yang dia nampak bahawa tenang ini bila rumah dia jadi besar. Kereta dia mewah. Ataupun dalam hidup dia memiliki segala-galanya. Bagi diri dia akan jadi tenang pada mereka tersebut. Tetapi sebaliknya dalam Islam, dia mengajar bahawa tenang kita ni ada beberapa ciri-ciri yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia di antara manusia yang paling tenang dalam hidup ini. Dan manusia paling hidup dalam keadaan yang paling dipanggil menampakkan masa depan yang lebih cemerlang. Dan sentiasa positif yang digambarkan oleh bonda sebentar tadi pada kita tentang mengenai perkara demikian. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada di kalangan sahabat-sahabat supaya kita dapatkan ketenangan itu. Yang pertama, kita mesti jadi mukmin. Jangan kita hidup menjadi seorang yang munafik dan juga jangan kita menjadi seorang yang kufur kepada Allah. Jadilah hidup kita ni sebagai seorang mukmin. Bila kita jadi mukmin itu satu ketenangan dalam hidup. Sebab tu dalam satu kata-kata ulama dia kata kalaulah raja-raja ni tahu apa yang terkandung dalam hati kita ni, nescaya laqatalna jami'an, nescaya raja-raja akan bunuh kita semua. Kerana katanya para alim ulama dia sebut, kerana dalam hati kita ni Allah bagi pada kita ni ketenangan yang luar biasa. Walaupun kita rumah kita bersahaja, walaupun harta kita seadanya, walaupun hidup kita ni tidaklah orang panggil setinggi mana kedudukan kita pada pandangan manusia biasa, tapi Allah anugerahkan kita satu anugerah yang tak ternilai dalam hidup yang disebut dengan kedamaian dan ketenangan ini yang Allah kurniakan pada diri kita. Bagaimana kita dapat jadi tenang ni? Yang pertama, memilih untuk menjadi mukmin. Mesti kita menjadi seorang mukmin yang baik. Bila kita berusahalah dalam hidup kita untuk jadi mukmin. Yang kedua, setiap ketika dan setiap masa kita diajar supaya membersihkan hati kita daripada penyakit yang awal yang terjadi dalam hidup setiap di kalangan manusia ini yang disebut dengan dengki. Cubalah bersihkan diri kita daripada perasaan kedengkian. Kerana banyak peristiwa yang terjadi dalam masyarakat kita ni, jadi tak tenang ni punca dengki. Cuba tengok Qabil dengan Habil, di antara contoh yang mudah. Kenapa mereka jadi sampai peringkat bunuh-membunuh di antara satu sama lain? Bunuh yang berlaku tu. Katanya Habil, kalau lain basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin liyadiya ilaika liaqtulak.
Punca apa dia? Aku tak bunuh kamu ni. Inni akhafullah rabbal alamin. Kerana aku takut pada Allah. Katanya adik sebut pada abang. Nak menggambarkan bagaimana walaupun kamu ada dengki dengan aku tak ada perasaan dengki dengan kau. Itu kena ada pada diri kita. Siapa-siapa yang ada kedengkian, dia tak tenang. Dia tak akan tenang dalam hidup dia. Ini penyakit yang sejak daripada zaman Nabi Adam sampai pada kita pada hari ini. Dengki ni tak sudah-sudah. Sampai peringkat sama-sama kita ni ada dengki. Sama-sama kadang-kadang ustaz dengki sama-sama ustaz. Doktor dia dengki sama-sama doktor. Cikgu dia dengki sama-sama cikgu. Tok Imam dengki sama-sama Tok Imam. Dia tak boleh level yang berbeza dengki. Penjual goreng pisang dia tak dengki dengan Tok Imam. Jarak dia jauh dia panggil. Jarak dia tak boleh. Dia dengki tak sama level dia panggil. Mudem dengki sama-sama Tok Mudem. Dia dengki dengan doktor. Kedengkian itu wujud dia panggil. Jadi macam mana kita nak suruh kita ni jadi tak ada perasaan itu. Sampai peringkat Rasulullah pesan. Iyyakum wal hasada. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Rasulullah kata jaga-jaga kamu dengan dengki. Berhati-hati kamu dengan dengki. Kalau kamu kena dengki ni, fa innal hasada ya'kulul hasanat. Dia akan makan amalan-amalan yang baik yang telah kamu kerjakan. Kamu buat amalan bukan main lagi bagus, tapi dengan dengki ni menghancurkan amalan kamu. Kama ta'kulun narul hatabah. Sebagaimana api memakan daun kayu yang kering. Okey, pada diri kita demikian. 2. Yang ketiga, dalam diri kita untuk hadirkan perasaan pada diri kita ni, ketenangan pada diri kita, jauhkan diri kita daripada orang-orang yang bersifat munafik dan juga kufur pada Allah. Jangan dekat dengan mereka. Allah pesan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, aku nak sebut pada kamu. Ya ayyuhan nabi, Allah Subhanahu wa taala mulakan dalam surah Al-Ahzab, misal contohnya. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Wahai nabi, jangan kamu jadi orang yang mengikut kepada orang munafik dan juga orang kafir. Kalau kamu dengan mereka, habis kamu. Habis diri kamu. Kamu akan jadi hilang ketenangan diri kamu. Kerana orang kafir ni, dia nampak hidup dunia ni merupakan syurga. Manakala kita orang mukmin, dia tak nampak hidup dunia ni syurga. Kita nampak hidup di dunia ni tempat untuk kita beramal dalam hidup kita. Wa qul i'malu. Kita ni buat amalan je. Kerja kita. Balasan kita tunggu di akhirat. Tunggu sekejap lagi. Dalam kubur sekejap lagi. Bila kita masuk dalam kubur, kita akan dapat ganjaran ini. Manakala orang munafik, dia nampak bahawa dia terkeliru hidup dia. Aku ni betul ke dengan ada alam barzah? Ataupun aku ni dunia yang sebenarnya aku kena dapat. Yang menyebabkan mereka jadi keliru. Sifat munafik. Orang munafik. Lalu Islam diajar, jauhkan diri daripada orang munafik dan orang demikian. Kalau kita duduk dengan dia, kita dengan kita jadi ragu-ragu. Dia jadi timbul penyakit dipanggil was-was. Penyakit yang kita tidak tegak dengan akidah, keyakinan hidup dengan seorang mukmin. Itu dipanggil demikian. Dalam beberapa soalan kita kena jaga perkara demikian. 2, 3. Yang keempat, kalau kita nak tenang, tolong buangkan perasaan ingin bermewah-mewahan. Jangan kita nak bermewah di dunia ini. Kalau kita nak tenang, janganlah kita hadirkan kemewahan itu. Tadi kan Abu Talib awal-awal lagi sebut handbag yang mahal, misal contoh kan. Ni budaya di kalangan, setengah di kalangan kita dia nak kepada benda-benda yang demikian. Ataupun ada orang yang minat bolpen yang mahal. Ada orang yang jenis minat dengan jam yang mahal. Yang bermewah-mewahan. Dipanggil demikian. Bahaya. Siapa yang dia kena dengan penyakit bermewah-mewahan ini, dia hilang ketenangan dalam hidup dia. Dia sentiasa datang perasaan pada dia. Perasaan untuk nak memiliki yang tu, nak memiliki yang ni. Benda tu sentiasa datang. Benda yang nampak mewah ni, dia akan sentiasa datang. Kita kan, kalau kita dah ada handphone, sekejap lagi kita nak tukar handphone baru. Sekejap lagi kita nak lagi. Sampai bila kita nak bekerja begini dalam hidup kita? Lalu kita kumpul koleksi-koleksi yang ada di kalangan kita. Yang dah lama tu, kita nak buat apa? Ramai mana orang dia bagi pada anak-anak dia buat main. Misal contohnya, dia jadi atraf. Dia panggil orang yang bermewah-mewahan.
Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Kalau kami nak hancurkan satu penduduk negeri itu, kami akan mula jadikan orang itu bermewah-mewahan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Allah nak hancurkan, maknanya hilang kedamaian. Mutrafiha fafasaqu fiha. Lalu dia mula hidup dalam keadaan mula nak buat benda-benda yang fasik dalam hidup dia. Sebelum daripada ni tak pandai ke disko. Sekarang dah pandai dah disko. Sebelum daripada ni tak reti dalam hidup dia, dia nak buat benda-benda apa dia, karaoke dan sebagainya. Tak reti. Tapi bila dia dah diberi kemewahan dalam hidup dia, mula dia melampau dalam hidup dia. Mutrafiha. Fahaqqa 'alaiha al-qaul. Lalu di waktu itu katanya Allah, mereka menderhaka dan mereka melakukan maksiat dalam keadaan itu, fadammarnaha tadmira. Kami hancur mereka sehancur-hancurnya. Kita tengok dalam dunia kita sekarang ni kan, yang kena COVID ni di antara salah satu sebab. Orang kita bermewah-mewahan. Kita kena rasa demikian. Dulu ekonomi kita naik tegak naik. Kita rasa hebat. Lalu Allah datangkan satu makhluk COVID. Untuk apa dia? Padammarnaha tadmira. Kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Kalau sekiranya kita tak ambil iktibar, kita kena tahu, benda ni benda yang boleh menghilangkan ketenangan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kelima saya nak sebut juga, jadilah hidup kita ni sekhusyuk-khusyuk manusia. Kalau kita nak tenang, belajarlah untuk menjadi khusyuk. Terutama dalam solat, jadi khusyuk. Terutama dalam apa dia? Dalam perkara-perkara yang kita buat itu, kita nampak Allah. Setiap benda yang kita buat ni, kita bukan buat kerana orang, tapi kita buat kerana Allah. Yang ni, yang menyebabkan kita rasa menikmati ketenangan itu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, qad aflahal mu'minun alladhina hum an salatihim khashi'un. Orang yang hidup, orang yang paling berjaya, katanya Allah, orang yang solat dia khusyuk. Dia jaga khusyuk, kekhusyukan dalam solat. Kena belajar untuk kita menjadi manusia yang tiap kala mana kita berdiri untuk melaksanakan ibadah solat, kita tak rasa lagi ada lagi dunia lain dalam hidup kita. Hanya yang kita, waktu mana kita berdiri, kita rasa akhirat dah pada diri kita. Cuba bayangkan solat itu solat yang terakhir dalam hidup. Solat kita ni Rasulullah sering kali sebut, sallu, Rasulullah pesan pada sahabat, semayanglah kama seumpama kamu solat nuwaddi. Rasulullah kata semayang kamu macam solat yang terakhir dalam hidup kami. Nak suruh apa dia? Biar kita ni rasa macam orang yang berada pada kejap lagi nak kena tali gantung. Misal contohnya. Macam mana dia solat? Dia solat tu dia tahu sungguh, aku ni solat terakhir dah dalam hidup aku. Kejap lagi aku confirm mati. Nak sebutnya gambaran demikian. Orang yang solat khusyuk, orang ni berjaya. Apatah lagi kalau hidup dia tak solat, dia tak akan datang ketenangan. Ketenangan tidak akan datang dengan kemaksiatan. Allah tak jadi hadirnya dengan kita buat maksiat, kita akan jadi tenang. Bohong. Satu kepalsuan. Siapa yang buat maksiat, dia rasa dia tenang, itu satu pembohongan yang telah diukir oleh syaitan untuk menggambarkan dia setenang-tenang dan selapang-lapang manusia. Sebenarnya dia tidak. Dia tidak manusia bahagia. Kerana dia solat pun tidak. Itu Islam dia ajar, jaga solat, khusyuk dalam solat. Yang keenam, jadilah seikhlas-ikhlas manusia. Ikhlas dalam setiap perbuatan yang kita buat. Jadilah dalam percakapan kita ni pun, kita lillahi ta'ala. Kita kena ajar demikian. Sebagaimana Abu Talib awal-awal tadi, kita niat kerana Allah dan sebagainya. Semua benda tersebut kita buat ni, kita gambarkan, aku mesti jadi orang yang buat dalam hidup ni bukan mengharapkan pujian orang, bukan mengharapkan nama kemuncak, bukan mengharapkan yang tu yang ni. Tak, tapi dalam hidup aku hanya mengharapkan Allah dalam hidup aku. Itu cara demikian. Kemudian dalam masa yang sama, yang ketujuh, jangan takut dengan kata orang. Tetapi takutlah, sibuklah dengan kata Allah. Jangan pedulikan orang kata. Wala yakhafuna laumata laim. Jangan peduli orang kata. Kalau kita peduli orang kata, semua tak kena dalam hidup kita. Kalau kita layan hidup kita ni dengan nak betul dengan orang kata, boleh jadi kita betul dengan orang ni. Tapi kita tak akan betul dengan orang ni pula.
Sering kali kan orang tanya, siapalah yang nak buat jahat pada saya ni? Saya tak pernah buat jahat pada orang. Biasa tak kita dengar kalimah yang macam ni kan? Saya, siapalah yang nak buat jahat? Saya ni tak pernah pun buat jahat pada orang. Tiba-tiba orang nak buat jahat pada saya. Kita sebut demikian. Ya. Kan sering kali kita terjadi demikian. Sebenarnya, dalam hidup kita ni dia bersilang. Bila kita jadi baik, orang jahat tak suka dengan kebaikan kita. Bila kita kata, kalau begitu tak naklah jadi baik. Jadi jahatlah. Orang baik pula tak suka dengan kita. Allah jadikan hidup kita ni, dia begitu. Jadi oleh yang demikian, kita jangan hidup dengan kata orang. Tetapi hidup dengan kata Allah. Pedulikan orang. Jangan ambil kisah tentang orang selagi mana dia nak kata pada kita. Saya ingat guru saya dulu, waktu mana saya belajar dulu dengan Allah yarham Tok Guru pun. Dulu, saya ingat lagi, Prof. Bonda, saya, waktu mana saya belajar dengan Tok Guru dulu, bila orang duk kata pada kita, saya mengadu pada dia. Macam mana nak buat Aziz, kata. Orang ni duk kata begitu, kata begini. Dia jawab senang je. Tok Guru kata, sebut pada diri kita, sebut pada diri kita. Memang dia dilahirkan untuk mengata kita. Memang dia dilahirkan untuk mengata kita. Maknanya apa dia? Bahasa mudahnya, memang Allah nak bagi pahala untuk melalui dia kepada kita. Itu cara dalam hidup kita. Kalau kita nak ikut dengan kata orang, hidup kita ni sebuah tak betul dalam hidup kita. Belajar dengan Said Umar dengan anaknya Abdullah. Banyak riwayatkan cerita naik atas unta dua-dua orang. Orang cakap, ada kepatut. Seekor unta naik dua orang. Kesian unta. Saya nak sebut pada anak dia. Dengar tu Abdullah. Tak sesuai kan? Kamu turun Abdullah. Abdullah turun. Saya nak naik. Duduk atas unta. Orang cakap, ada kepatut. Bapa yang tua duduk kat atas. Relax je. Anak jalan kat bawah. Saya nak sebut Abdullah. Turun Abdullah. Tak sesuai kan? Kamu naik Abdullah. Abdullah naik. Kemudian saya nak berjalan kat bawah. Orang cakap, ada kepatut. Bapa yang tua berjalan kat bawah. Manakala ibu yang anak pula relax je. Yang muda-muda duduk kat atas. Ada kepatut demikian? Saya nak kata tak elok kan? Dua-dua turun. Jalan, kita berjalan. Bawa je unta tu. Sambil berjalan bawa unta tu. Orang cakap juga ada kepatut. Unta ada tak naik. Dia sebut demikian. Sebab tak kena dalam hidup kita. Kita ni kalau kita nak hidup dengan kata orang. Cubalah belajar hidup dengan kata Allah. Apa yang Allah nak kata dengan kita. Dan kita sentiasa betulkan dalam hidup kita dengan yang Allah nak, begitulah yang kita buat. Dalam hidup kita demikian. Kemudian yang ke-8, orang yang nak suruh hadir ketenangan dan kebahagiaan. Sibukkan diri kita membaca Al-Quran dan hadis serta doa. Yang digambarkan oleh Bonda sebentar tadi. Maknanya, dalam hidup kita ni, kalau kita nak jadi bahagia, kena rajin baca Quran. Jangan rajin baca WhatsApp saja. Jangan rajin je pada diri kita ni membaca yang disebut dengan Facebook, baca Instagram. Orang kita rajin baca yang disebut dengan WhatsApp, Facebook. Nak tidur malam tu pun baca WhatsApp lagi. WhatsApp tu atas muka lah, jatuh. Handphone tu 3 kali dah atas muka. Lepuk atas muka dia. Nak sebutnya, dia rajinnya nak baca. Tapi Quran ada sampai pekat demikian. Bagaimana kita nak tenang dalam hidup kita? Kalau Quran pun kita pinggirkan. Bacalah Al-Quran. Bila kita rajin baca, menyebabkan kita akan lapang. Saya tertarik dengan kalimah Bonda Prof sebentar tadi. Sebut bahawa orang perempuan bercakap lebih kurang 20,000 patah perkataan. Orang lelaki bercakap dalam sehari lebih kurang 7,000 je. Saya nak suruh orang perempuan ambillah kesempatan bercakap banyak tu dengan baca Quran. Daripada kita duk beletih, duk bercakap benda entah apa-apa. Nak sebutnya dalam hidup kita. Kan banyak pahala tu. Selawat pada Rasulullah ke, pada diri kita. Kata-kata, Ustaz saya tak boleh Ustaz nak baca Quran. Saya uzur, misal contoh orang perempuan. Selawat pada Rasulullah. Selawat pada Rasulullah biar banyak. 20,000 kali sehari. Cuba kita bayar. Demikian. Saya cabar perempuan Islam yang mendengar ini. Kalau kalian boleh buat sampai 10,000 kali sehari, kalian akan mimpi jumpa dengan Rasulullah. Kalian akan lihat wajah indah Rasulullah. Bertemu dengan kalian. Kalian akan dapati tempat kalian betapa indah kalau kalian menghadap depan Allah. Tapi jangan kita popek mulut kita.
Menyakitkan. Mendengar, mentensionkan dipanggil. Siapa yang tension? Minta maaf, Prof. Nak sebutnya, ramai di kalangan kita yang sering tertekan siapa? Suami. Saya nak sebut. Ramai suami-suami sekarang ni, dia kena satu penyakit yang sedang diritai di kalangan orang-orang lelaki dalam kita ni. Penyakit apa, Prof? Yang sedang dideritai sekarang. Penyakit takut bini, dia panggil demikian. Ni penyakit yang sedang dideritai oleh kebanyakan orang lelaki sekarang ini. Punca apa? Punca isteri dia popek, tak berhenti. Sejak daripada dia mula-mula berumah tangga, sampailah dia ni, sampai hari ni, dia sanggup singgung hati bonda dia. Dia sanggup singgung hati ayah dan mertua dia. Semata-mata nak jaga hati isteri dia. Nak jaga hati isteri. Ini yang sedang berlaku di kalangan orang lelaki kita. Yang menyebabkan akhirnya, bila kita sampai satu saat, tiba-tiba kita tengok anak kita pula menyinggung hati kita. Anak lelaki kita terasa hati. Kenapa kita terasa hati? Sedangkan kita pernah menyinggung hati ibu dan ayah kita sebelum daripada ini. Yang kita tak ambil manfaat. Ambillah manfaat dengan suara-suara, kata-kata yang ada, setiap muslimah yang baik. Kalian guna kalimah 20,000 patah kataan kalian tadi, kalian guna untuk membaca Quran, berzikir pada Allah, berselawat pada Rasulullah. Kalian akan hadir ketenangan yang luar biasa hebatnya dalam kehidupan kalian. Kemudian tu di antara yang ke-8, yang ke-9, tolonglah lihat setiap perkara yang berlaku ini dengan hikmah dan juga positif. Yang disebut dalam satu kata saya tak ingat, sama ada dia dalam hadis Rasulullah sebut al-hikmatu dhallatu 'alal mu'min. Kebijaksanaan ini telah hilang dalam hidup orang mukmin. Hilang dalam hidup kita. Cerdik itu hilang. Rasulullah kata, "Faman wajadaha faqad akhadha bihadzin wafir." Setiap benda yang kamu berjumpa, kamu dapati di sana ada hikmah yang terdapat di sebaliknya. Kamu ambillah sebanyak mungkin, kata Rasulullah. Jangan kamu tertinggal kebijaksanaan tadi. Kecerdikan itu. Sebab ramai orang kita ni jadi lagi hujung dunia, lagi kita bahasa yang mudahnya, lagi bodoh kita. Lagi hujung dunia, lagi kita terperosok dengan nafsu syahwat kita. Yang menyebabkan kita ni, dalam hidup kita, kita kena lawan. Setiap benda yang berlaku dalam hidup kita, kita pandang dengan hikmah. Dan bonda sebut tadi, biar tambah lagi positif. Nampak positif. Cara kita berfikir. Nampak kebaikan, ada kebaikan. Tentu ada hikmah yang Allah bagi. Kalau tak mungkin Allah kenakan pada diri kita. Kita ingat satu ayat Quran sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada satu benda pun yang kena dalam hidup aku ni, kecuali memang layak Allah jadikan pada diri kita ni, sebegitu pada diri kita. Kemudian yang akhir sekali, rajin-rajinlah untuk melihat ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ni, macam ni lah. Kadang-kadang tengok pokok-pokok yang melambai sebegini. Kadang-kadang kita tengok ombak-ombak yang tak berhenti bertasbih. Rajinlah pada diri kita tengok gunung ganang yang indah. Rajinlah kita tengok ayat-ayat Al-Kauniyat. Ayat-ayat Allah. Antaranya yang terakhir kita tengok peristiwa yang berlaku di Palu, misal contohnya. Kita tengok anak-anak yang hebat. Anak-anak yang seusia 8 tahun, seusia 12 tahun, boleh menghafal 30 juzuk Al-Quran. Ini ayat-ayat Allah. Dalam usia sebegitu, kita jadi kagum kita. Ya Allah, kamu boleh kurnia. Aku ni dah umur 30 tahun dah. Inna atayna, inna anzalna. Aku ni dalam kalimah yang sama je. Yang kitanya, macam mana Allah boleh bagi begitu indah pada mereka. Kita memandang demikian. Akan lahir ketenangan yang hebat yang Allah kurniakan pada kita. Wallahu'alam. Masya Allah, memang sedap Ustaz. Ni sedap sebab apa Ustaz? Ramai kena zas ni. Dia kata, Ustaz, selalu kita kena zas pagi-pagi dengan bonda. Ni malam ni kita semua tak boleh nak lari. Memang kena zas dengan Ustaz. 10 belasahan rotan Ustaz pagi kan. Yang paling diorang kena zas tadi, yang diorang lupa tadi Ustaz, kepanasan tu, bila letak handphone tu. Semua terasa kan. Semua pedih. Yang lelaki-lelaki semua geng GTB. Kata apa benda GTB ni saya nampak tu. Abang Long Samli tulis. Abang Samli tulis. Ni kita, itulah Ustaz. Kadang-kadang kita termasuk dalam grup GTB. Tak tahu macam nak keluar. Geng takut bini rupanya.
Dia ada satu grup Ustaz, Akhirat Fokus, geng lelaki Akhirat Fokus. Kita dah wujudkan satu grup tu, insyaAllah nanti kita jumpa Ustaz sekali lah ya, mudah-mudahan. Jadi kawan-kawan kita teruskan yang dengar ni mungkin khusyuk, ghalid kan, jangan lupa tekan tu share tu, tekan button share. Ni Nur Miza kata Zaz bertubi-tubi ni. Itulah Eliana kata barulah saya jumpa apa itu ketenangan sebenarnya. Ros Ariana kata terceduk malam ni Ustaz. Ratna Zaz, ini dah Z ni terpelanting kena Zaz. Lia Halim. Dia kata semua kena Zaz ni. Tapi semua tak berganjat ni Ustaz. Ada lebih kurang 3,000 sedang menonton saya langsung insyaAllah. Dan Ustaz, malam ni bonda. Tang perkataan saya tengok, Tang ni lah kita nak belajar. Saya tadi ada nampak tadi bila Ustaz cakap tentang buang sifat dengki ni. Dengki ni Iblis pun dengki kepada Nabi Adam. Ya, ada hasad tu. Jadi ada ternampak menulis kata kadang Ustaz macam mana nak buat adik-beradik pun dengki sama adik-beradik. Saudara mara pun dengki sama saudara mara. Kan tak payah pergi jauh-jauh lah. Kalau kata jiran tu beli perabot baru tu, kadang jiran sebelah tu beli gelang emas adalah besar ibu jari. Dia pun cakap kat suami, bang kalau boleh bukan jari ibu jari kaki kali 5. Kan dia nak besar. Jadi kadang-kadang macam tu Ustaz, dia bukan kata nak dengki, tapi sebab itulah bila hati tak tenang, orang tu ada kita pun nak, orang tu ada kita pun nak, orang tu ada follower kita pun nak ada follower. Kita pun buat benda pelik-pelik lah supaya orang tengok kita. Jadi bonda, perkataan dengki ni dia adalah satu benda yang dia tumbuh dalam hati. Dia kalau perkataan tumbuh ni kadang mesti kena ada benih dia, kita siram, sebab tu dia boleh tumbuh. Kan? Hari ni kita nak buang perkataan dengki ni, macam mana kita nak ganti dengan bahagianya tengok orang bahagia. Apa latihan dia, apa benda kita kena buat. Bonda tolong bagi tips. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ingatkan dengki ni memang kita tahu penyakit yang iblis lah, kan? Tapi ingat macam ni lah, dengki ni kita susah tengok orang senang, senang tengok orang susah. Dan bagi ibu bapa di luar sana, kita sebenarnya mengajar anak kita berdengki apabila kita mula membanding-bandingkan. Sebab itu salah satu racun yang ibu bapa masuk dalam jiwa kanak-kanak, membandingkan. Dan juga perkataan dia sebut bila budak tu kecil, dia dengki dengan adik dia ni, dia berlawang, makna mak ayah punya perkataan tu racun. Sebab kanak-kanak bawah 7 tahun, dia orang macam kain putih, apa taruh program dalam image diri dia. So sebab itu kalau orang yang tak faham, dia kata apa, sibling rivalry lah, gaduh adik-beradik lah. So emosi negatif ni macam Bonda katalah, kita hidup ni macam naik kereta. Kereta kita tu, minyak kereta dia tu ialah emosi kita. So bayangkan kalau emosi kita negatif, macam kita naik minyak, bukan minyak petrol tapi minyak gas taruh dalam kereta. Meletup kereta tu. Tak berjalan kereta tu. Lepas tu naik kereta pula, kita tak lepas handbrake, tak boleh maafkan orang yang lalu tu, tak nak bergerak ke depan. Kemudian kereta tu pula Talib, Bonda kena cakap ni supaya orang yang dengar ni mungkin dah pernah dengar tapi Bonda sebut metafora ni. Kalau kita pencermin depan tu tak pernah dicuci wiper tu, tak pernah hadir majlis ilmu, tak pernah muhasabah diri, asyik sedar orang, tak sedar diri. Jadi kita penyakit hati dan kita punya tayar pula, tayar semua pancit sebab sistem akidah tak ada. Tak yakin pada Allah, tak ikhlas, tak bersyukur. Dan kita punya yang nak bawa steering tu pula, kita punya hidup tu, hati tu tak dibersihkan macam Ustaz kata tadi, tak guna akal yang penuh dengan takwa. So, kereta kehidupan tu selanggar pusing, sana terbalik sini. Tak smooth menuju Allah. Jadi cara nak buangkannya, banyaklah cara. Ustaz beri dah cukup dah, tapi Ustaz saya nak buat secara praktikal lah, checklist. So, kita mesti ada beberapa checklist. So, wanita-wanita ni Ustaz, kita orang ni perangai dia mesti kita ada checklist, mesti ada formula baru nak ingat. Jadi macam saya cakap tu lah, kita ada password lah Ustaz. Ni saya dengar daripada Ustaz mana cakap, tapi saya jadikan 5 password kehidupan 5 jari. Jadi you all kalau nak buat apa Ustaz kata tadi untuk tenang, kita mesti ada password masuk dalam zon tenang. Apa dia password dia? Apa-apa nak mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita buat apa pun, nak buka switch lampu, nak pakai baju, apa, kalau tak bismillah, sia-sia, tak ada barakah. Nombor 2, jadilah hamba yang bersyukur. Apa-apa, kan saya pernah cerita sebelum ni Talib, salah satu Hasan Al-Basri punya orang gajilah yang bawa dia ke petang jalan, dia sebut 2 je. Alhamdulillah, astagfirullah. Alhamdulillah, astagfirullah. Kenapa ni? Dia kata, bila aku ingat Allah, aku kata Alhamdulillah.
Bila aku tengok diri aku, astagfirullah, banyaknya dosa aku. Jadi bayangkan kalau zikrullah kita ni hanya bersyukur dan bertaubat. Sebab kita ni sama ada dapat benda baik atau tak baik pada pandangan mata kita. So kita lebih banyak dapat benda baik daripada tak baik. Jadi kita alhamdulillah. Kemudian kita ni dua je, buat baik, buat tak baik. Jadi kita ni memang banyak dosa. Jadi taubat. So kalau kita alhamdulillah sentiasa, Allah tambah rezeki. Dan yang ketiga, boleh tak kita semua ni hilang nak tenang ni, kita hilang keberadaan diri. Jangan ego. Sentiasa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. So bila kita tak ada daya upaya, Allah wakil semua. La haula, tak ada senang. Yang keempat, macam Ustaz kata tadi, kita nak selawat, nak dapat kebaikan semua hal selawat. Dan yang kelima, nak tambah rezeki, nak tenang, istighfar. So kalau 5 password ni dah senang. Dan satu lagi yang boleh nak cakap ialah pada anak-anak semua nak tenang, saya rasa kita jadi orang yang amalkan 7S. 7S ni nak ulang sekali lagi ialah kita bangun pagi tu kita syukur. Bangun pagi baca doa, bangun pagi terus syukur kita hidup, niat nak buat baik. Lepas tu kita sayang semua orang, limpah sayang semua orang. Teringat orang, tengok keluarga kita, sayang semua orang. Lepas dah sayang semua orang tu, kita fikir pula, aku lepas ni akan ada cubaan. Bangun aja, hidup aja mesti ada cubaan, ujian. Pasal nak beri markah tinggi. Aku bersedia dengan sabar. Ya Allah, berilah kesabaran padaku. Kemudian kita mula majlis ilmu, pasanglah YouTube, buka Ustaz Dusuki punya YouTube. Dengar YouTube Ustaz Dusuki tu. Kita sedar diri, bukan sedar orang. Cari ilmu Ustaz. Kadang orang ni banyak WhatsApp beracun Ustaz. Bangun pagi buka WhatsApp. Ada kumpulan WhatsApp beracun pula tu. Gosip macam-macam. So saya dah kata dah nak tenang, tolong unfollow, tolong mute kan semua WhatsApp beracun. Ada Ustaz, saya pernah jumpa orang tu, dia bermadu, dia kata proses susah hati. Itulah saya ni, kita orang ada satu grup ni, grup wanita kena poligami. So Ustaz bayang, dalam tu kerja dia mengumpat suami, insya-Allah. Ya Tuhanku, itulah wanita kadang, saya ni kena beletir lah pada wanita kan, you all. Itu so maknanya kita kena sedar diri. Bila kita cari ilmu, sedar diri. Cari berita, sedar orang. Dan yang kelima, macam Ustaz kata, sucikan hati all. Sucikan hati, kita mesti taubat dengan Allah, minta maaf pada orang dan kita maafkan orang. Jangan tidur selagi tidak minta maaf dengan suami. Wanita-wanita sekalian, boleh nak pesan, selagi you all tak minta maaf pada suami sebelum tidur, selagi keutamaan hidup kita bukan Allah, Rasul, suami, tak usahlah buat apa-apa. Kalau kita bukan isteri yang taat, sia-sia hidup. Sebab wanita ni kalau taat pada suami, buat solat dan puasa, masuk pintu syurga mana-mana, masuk hadis kata. So penting you sucikan hati. Yang keenam, banyakkan sedekah. Ya? Dan yang ketujuh, silaturahim jaga. Sebab kalau kita silaturahim susah. So inilah Talib Boda rasa formula yang nak beri dan banyak lagi yang Boda dah pernah sebut tapi kita nak dengar daripada Ustaz lagi lah. Itu yang Boda boleh cakap dan penting you all reset button kita, buang penyakit hati, kita move daripada momentum kita kenal diri kita, jaga silaturahim kita, kita jadi orang yang kawal diri, jadi orang yang sangat redha dan jadi orang yang kreatif menjadi orang yang lebih baik dan yang akhirnya kita nak hati kita sampai jiwa sayang semua orang tanpa syarat, mengharapkan syurga tanpa hisab dan melakukan semua ikut hukum syariat. Ini formula Talib Boda dapat dengan Tok Guru Azim. Ada mula pernah dengar Tok Guru 91, dia kata apa? Kita ni dilahirkan untuk 3 perkara. Sampai sekarang Boda pegang tu. Apa dia? Jadi hamba Allah. Maknanya kita punya love dengan Allah. Yang kedua, nak jadi khalifah yang baik. Khalifah tu masing-masing ada khalifah kun. So khalifah bermanfaat. Yang ketiga, buat semua ikut hukum Allah. Kalau kita pegang 3 ni all the time, subhanallah. Bila kita bekerja, kita hamba Allah. Kita khalifah. Bila masuk waktu, kita hamba Allah. Mana jangan sekali-kali kita membelakangkan kehambaan kita tu masa kita bekerja. Dan Tok Guru juga Ustaz ingat yang saya pegang formula dia. Dia kata hidup kita ni cari pencen kubur. Kemudian hidup ni projek perumahan. Kemudian kita bekerja ni ada 3 prinsip budaya kerja dalam Islam. Siapa-siapa wanita you all, kalau you all tak buat 3 ni, in whatever pekerjaan dalam rumah tangga, penat. Apa dia?
Pertama, ubudiyah pada Allah. Segala kita buat is ubudiyah. Kalau tidak ni Aziz Tok Guru kata, demo ni kalau buat gapo-gapo, kalau tak lillahi ta'ala sia-sia. Rugi saja. Mesti lillahi ta'ala. Ubudiyah. Yang kedua, mas'uliyah, bertanggungjawab. Yang ketiga, ithqan, buat kerja sebaik mungkin. So bayangkan wanita sekalian, kalau kita sebagai suri rumah tangga, sebagai isteri, ubudiyah, mas'uliyah dan ithqan, so kita akan sangat cemerlang. And believe me, Ustaz pun mesti setuju dengan saya. Kalau kita tak merasa hidup ini syurga di sini, boleh ke kat sana syurga, Ustaz? Saya rasa tak boleh. Lagi tak tenang kat sini, kat sana lagi teruk. Wallahualam. Masya Allah, Alhamdulillah. Rumusan padat pun dia bagi 5 pasut kehidupan untuk masuk zon tenang dan amalkan 7S. Jadi kita pun tahu 3 perkara kenapa Allah ciptakan kita, insyaAllah mudah-mudahan. Dan Ustaz, kita nak belajar juga lah Ustaz ya. Kita pun tiba-tiba, Ustaz punyalah masa berlalu begitu pantas, dah pukul 10, sejam dah. Kita minta perasan. Subhanallah. Dan Ustaz, di bahagian yang penting ni Ustaz, boleh tak Ustaz kongsikan mana-mana doa barangkali atau potongan ayat Al-Quran, barangkali ada zikrullah yang mungkin kita boleh amalkan dalam keadaan hari ni Ustaz. Kita tak boleh nafikan, kita semua ada rasa ada rasa tertekan tu dalam keadaan pandemik sekarang ni, suasana ekonomi macam-macam lah Ustaz ya, yang berlaku di luar sana. Tapi apa saja yang berlaku kat luar, kita dah ketenangan tu dah kita jemput jadi tetamu kita dalam hati tadi. Jadi macam mana Ustaz ya, kalau kata kita nak biar tetamu ketenangan tu terus bersama dengan kita tu, ada tak doa-doa zikrullah yang mungkin kita boleh amalkan Ustaz? Silakan Ustaz. Saya sendiri melihat bahawa kita jangan bertangguh dalam mengubah diri kita menjadi semakin baik. Jangan kita dengar je malam ni, misal contoh, kita dah tahu dah kita ada kelemahan. Tapi orang tanya bila nak berubah, tunggu pencen lah, dia sebut demikian. Ada orang jawab demikian. Ada orang tanya bila kita nak mengubah diri kita ni supaya kita semakin dekat dengan Allah. Dia jawab, tak sakit lagi. Nanti sakit barulah kita ubah. Dia sebut demikian. Masing-masing suka di kalangan kita ni menangguh. Dalam hidup kita, bila kita dah tahu dah kita ni perlu hadirnya macam bonda sebut tadi. Kalau kita tak dapat dah syurga di dunia ini lagi, macam mana kita nak dapat di akhirat nanti? Dengan di akhirat nanti, kita dah hilang dah ketenangan di dunia ini. Maksudnya, bila nak dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah tu, Allah tak boleh nak panggil kita dengan jiwa yang tenang. Tetapi Allah sebut, walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau kamu ada masa, kamu tengok orang yang hidup dia tak tenang, saat mana dia nak melalui ghamaratil maut. Allah tak sebut sakaratil maut. Tapi Allah kata, kalau kamu boleh tengok orang yang tak tenang, bila saat mana dia dekat nak mati tu, dia nak melalui ghamaratil maut. Ghamaratil maut ni, sukar untuk dia nak melalui saat itu. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan, Rasulullah cerita, bila kamu kena sakarat, inna sakaratun azim. Sakarat ini satu benda yang menggemparkan dalam hidup kamu. Maknanya apa dia? Kamu dah tak dapat syurga di dunia. Bila kamu tak dapat syurga di dunia, ketenangan tu tak dapat dalam hidup kamu di dunia, macam mana kamu nak dapat tenang dalam kubur nanti? Macam mana kamu nak dapat syurga di akhirat nanti pada diri kamu? Maknanya, hidup kita ni mesti selari, mesti selaras. Dia tak boleh jadi kita hidup lintang pukang di sini, nak suruh tenang di sana. Pelik kan dalam hidup kita? Dia tak boleh jadi demikian. Lalu, kita mestilah betulkan balik. Bila kita kena betulkan balik sekarang? Sekarang, melalui apa dia? Melalui ilmu. Yang pertama, mesti melalui ilmu. Alim ulama' dia ajar demikian. Jangan kita tak belajar. Belajar. Saya dipahamkan, bonda Prof sentiasa buat program-program ilmu untuk menyuntik kesedaran ini. Dalam Facebook ada, dalam YouTube ada, dalam banyak benda-benda di kalangan kita ni. Dalam tempoh PKP macam ni pun, kita tak berhenti budaya ilmu itu. Dipanggil demikian. Ramai lagi saya dapati sahabat-sahabat yang lain tak berhenti-berhenti, masing-masing meneruskan buat kerja-kerja untuk mencambahkan lagi ilmu yang ada ni, sentiasa dikembangkan dan dikembangkan supaya bila kita ada ilmu, kita beramal dengan ilmu itu, barulah kita boleh beramal. Ramai orang kita dia beramal tanpa dia ada ilmu.
Ini satu kesukaran. Beza di antara orang yang semayang sunat 2 rakaat dengan ada ilmu, dengan orang yang semayang sunat 1000 rakaat yang tidak ada ilmu. Di sana ada perbezaan. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu disebut, aku lebih suka semayang sunat 2 rakaat dalam keadaan aku ada ilmu dibandingkan aku semayang sunat 1000 rakaat dalam keadaan aku tak ada ilmu. Itu dipanggil demikian. Jadi dalam hidup kita ni menambahkan ilmu untuk mengubah diri kita untuk menghadirkan ketenangan. Satu. Yang kedua, kita sentiasa buat amalan soleh. Di antara amalan soleh yang saya tertarik yang disebut oleh bonda tadi, benda yang mudah je, syukur pada Allah sepanjang masa. Bangun daripada tidur syukur, alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah, hidup balik aku. Kadang-kadang orang kita tak bangun tidur tu buat maksiat dah. Celik je mata tengok pasangan hidup dia. Dalam hati buat dosa. Hidup lagi orang tua ni dia sebut. Jadi nak sebut. Mudah je dia nak buat dosa. Dia sebut dalam hati. Tapi dia tak syukur. Patutnya dia tengok suami dia, tengok isteri dia. Dia sebutlah alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Hidup lagi pasangan hidup aku. Aku ni aku boleh hidup, pasangan hidup aku pun hidup. Semua dalam hidup aku ni hidup lagi dalam hidup. Tapi kita ni penyakit buat dosa, payah nak syukur tu senang dalam diri kita. Padahal kita ni patutnya benda yang mudah pada kita nak beramal ialah syukur. Kita syukur alhamdulillah ada suami. Ramai mana orang yang hidup payahnya nak dapat suami. Wah, mandi bunga tak jumpa bunga, dipanggil demikian. Ramai mana orang yang hidup dalam keadaan yang dia sukar untuk mendapatkan zuriat. Misal contohnya. Alhamdulillah kita, Allah bagi zuriat dalam hidup. Ya, alhamdulillah tu sentiasa ada dalam hidup. Saya pernah sebutkan, kita ni kadang-kadang Abu Talib kan, kita penat kerja kat luar. Balik ke rumah ni penat-penat. Balik ke rumah tu, kadang-kadang kita balik pergi ke dapur, cari makanan. Pergi-pergi, pegang tudung saji. Buka-buka, tengok kosong. Tudung saji. Agak-agak macam mana perasaan. Ada setengah orang, dia memandang isteri dia. Buat apa kat rumah? Dia nak marah. Padahal, dia syukur lah. Alhamdulillah, aku tudung saji ni ada lagi. Paling-paling tidak. Dia panggil demikian. Paling-paling tidak ada lagi tudung saji ni. Yang boleh menudung, dia panggil makanan-makanan. Dalam hidup kita, cubalah syukur. Sebab Allah janji. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku akan tambah lagi rezeki-rezeki pada kamu. Tapi Allah pesan. Wala in kafartum. Kalau kamu kufur, Allah sebut, inna azabi la syadid. Azab aku ni pedih, katanya Allah. Allah sebut demikian. Allah tak sebut aku tarik balik nikmat-nikmat yang aku bagi pada kamu. Tapi Allah gambarkan depan kamu bahaya. Bila hidup kamu kufur, depan kamu tu. Sekarang kamu tak rasa. Tapi di hadapan kamu nanti, bila kamu dapati dalam hidup kamu ni sukar untuk nak bersyukur, sukar untuk diri kamu nak buat yang disuruh oleh Allah, menjadikan payah diri kamu. Kemudian yang ketiga, barulah hadirkan doa. Baru hadirkan doa pada diri kita. Angkat tangan doa pada Allah. Minta, ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub. Ya Allah, kamu tahukan hati aku ni, ya Allah. Hati aku ni. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub. Sebut pada Allah, ya Allah. Kamu tahukan hati aku ni, hati yang macam mana, ya Allah. Ya Allah, ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang balik-balikkan hati. Sabbit qulubi ala dinika wa ala ta'atika. Baca doa ni. Tolong tetapkanlah hati aku ni, ya Allah. Dalam aku ni sentiasa sabbit qalbi ala dinika. Di atas agama kamu, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Kita minta dengan Allah. Merayu dengan Allah, ya Allah. Janganlah kamu gelincir sikit je agama aku ni. Jangan, ya Allah. Sabbit qalbi ala dinika. Atas agama kamu, ya Allah. Lepas tu, wa ala ta'atika. Biar aku ni sentiasa kukuh dalam mentaati kamu, ya Allah. Sembahyang tidaklah semakin tua, semakin lambat sembahyang. Tidaklah semakin kita berusia, semakin sayang pada harta. Semakin menyayangi harta. Pelik kan? Orang kita ni, lagi tua, lagi kita sayang harta kita. Padahal kita nak kena tinggal. Tak cerita langsung dia panggil. Sekejap lagi, lepas pada tua, maknanya apa dia? Matilah kita. Mesti demikian. Kenapa kita nak sayang harta yang kita nak kena tinggal? Sepatutnya, kita ni, lagi kita berusia, ya Allah, tolong jadi aku taat pada kamu. Antara benda taat pada dia, aku bagi di jalan kamu. Di jalan kamu ni.
dengan tujuan aku ambil balik di akhirat nanti. Bila pergi ke akhirat nanti, aku jumpa balik barang-barang yang aku bagi ni. Tapi perangai kita ni, kebanyakan orang kita, lagi kita berusia, lagi kita sayang terhadap dunia. Padahal kita kena mula lepaskan dunia ni. Dah semakin tak ada dah dunia dalam hidup kita. Dan kita pun dah tak sesuai dah dengan dunia ni. Allah tak jadikan dunia ni untuk diri kita dah di saat itu. Lalu kita belajar untuk kita sebut ada Allah. Tolong kukuhkan aku ya Allah dengan taat pada kamu ya Allah. Wa ala ta'atika, lalu kita sebut subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci kamu ya Allah. Aku ni sentiasa buat khianat pada diri aku sendiri ni ya Allah. Dalam hidup kita ni kita ulang, aku buat khianat pada diri aku, bukan orang lain pun. Lalu doa-doa ini dia akan membahagiakan hidup kita. Mengiktiraf, dipanggil doa yang mengiktiraf kesilapan diri kita untuk mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Masya-Allah, alhamdulillah. Dapat kita tambah lagi tips-tips beberapa doa yang Ustaz kongsikan tu, masya-Allah, memang satu pilihan ataupun satu tips yang luar biasa lah. Ramai yang sedang tulis ni, dia kata dia ketawa betul bila dengar Ustaz kata angkat Tun Saji pun bersyukur, alhamdulillah. Dia kata lama dah tak ada tengok Tun Saji Ustaz. Bila Ustaz cakap tu teringat balik Tun Saji. Okey, baik. Jadi kita pun faham. Jadi di penghujung ni Bonda mungkin Bonda nak bagilah sedikit tips untuk anak-anak Bonda yang menonton malam ni kan. Tak ada, mudah saja nak tidur malam ni. Wanita sekalian, ingat minta maaf dengan suami. Berterima kasih pada suami dan sebut apa yang kita nak suami buat kat kita walaupun dia belum buat lagi. Itu dipanggil psikologi. Sebut dulu Sebut dulu, terima kasih you baik ingat I. Kemudian berapa markah saya sebagai isteri hari ni? Tanya markah. Biar kita sedar diri Ya, jangan bajet bagus. Kata suami kalau tak tanya dia tu. Kemudian ingat 5 dosa Ustaz ni, nak sebut 5 dosa besar wanita. Nak sebutlah siapa dekat sini atau nak ulang. Pasal Ustaz kata tadi kan, sampai suami dah penyakit kan. Jadi saya nak beritahu 5 dosa wanita di Malaysia yang sebabkan suami jadi sakit tu. Yang pertama, macam itulah, kasar dengan suami sampai suami jadi penyakit TB, takut bini kan. Suami. Yang kedua, sombong dengan mak mentua, berlawan dengan mak mentua, beg tangan dia 300, beg mak mentua RM30 je. Yang ketiga, garang dengan anak-anak. Yang keempat, garang dengan pembantu rumah atau pekerja kalau ada. Dan yang kelima ialah suka show off dengan kawan-kawan. Sikit-sikit upload, sikit-sikit check in, feeling blessed, feeling awesome. Hentikanlah upload gambar-gambar yang menunjukkan kemewahan, makanan, apa kita ada. Kesian tengok orang yang tak ada, terliur dia. Kalau boleh, jangan tunjuk apa yang kita ada dari segi fizikal, apa pada orang pun. Sembunyikan segala kebaikan, kemewahan kita, macam mana kita sembunyikan kejahatan kita dan keburukan kita. Banyakkan amalan rahsia. Banyakkan doa lah, insyaAllah. InsyaAllah. Mungkin Ustaz nak di penutup ni Ustaz barangkali nak katakan sesuatu atau nak iringi kita dengan doa ke dan sebagainya. Silakan Ustaz. Bagi saya, marilah kita sama-sama berusaha untuk mengubah diri kita semakin dekat dengan Allah. Jangan kita cepat putus asa dalam hidup kita. Semua kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita mengubah diri kita menjadi semakin terbaik. Lalu kita jangan sekali-kali kecewa dalam hidup kita. Sama ada kata orang, sama ada yang disebut dengan suasana yang berada sekeliling kita, ataupun ujian-ujian yang melanda dalam hidup diri kita, semua kita mesti jadi tabah. Selagi mana nafas kita masih lagi berdenyut dan kita masih lagi kuat, diberi kekuatan di sisi Allah, akal kita masih lagi waras, gunakan untuk mentaati perintah Allah. Nescaya Allah akan bersama dengan kita. Jaga Allah, Allah jaga kita, insya-Allah.